Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya wakil daripada kumpulan 5 akan membentangkan untuk kajian tinjauan. Jadi untuk yang pertamanya saya perkenalkan diri dan ahli kumpulan kami. Saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Romli, nombor matrik P118926. Saya Abdul Azim bin Zulkifli P116576. Saya Abdul Basit bin Abdul Rahim P118628. Saya Hasnida binti Idris P118928. Saya Suryanti binti Anwar P118330. Baik, terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan, saudara asatizah yang dirahmati Allah SWT. Baik, salam sejahtera juga untuk Dr. Harun Baharudin. Terima kasih kerana telah mengajar kami dan memberikan tunjuk ajar untuk kami sama-sama memahami untuk kaedah penyelidikan ini. Jadi insya-Allah kami akan mula membentangkan. Baik, antara kandungan dalam pembentangan kami adalah yang pertamanya adalah pendahuluan, yang keduanya adalah jenis-jenis kajian tinjauan, ciri-ciri kajian tinjauan, cara mengendalikan soal selidik, cara mengendalikan temu bual, isu etika dalam kajian tinjauan, langkah-langkah menjalankan kajian tinjauan dan kriteria penting dalam penilaian kajian tinjauan. Baik, yang pertama sekali adalah pendahuluan. Okey, yang mana kita nak kenal pasti apakah itu yang dimaksudkan dengan kajian tinjauan dan bilakah kajian tinjauan ini sesuai untuk digunakan. Okey, baik. So kita masuk yang pertama sekali untuk kita mengenali kajian tinjauan ni dengan lebih mendalam. Okey, yang pertamanya bentuk kajian tinjauan ini adalah dalam bentuk kuantitatif yang mana dia melibatkan nombor. Data dalam bentuk nombor. Yang keduanya adalah fokus kajian. Yang mana fokus kajian ini adalah dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk sampel, sama ada secara terpilih ataupun melibatkan keseluruhan populasi. Okay. Yang ketiganya adalah tujuan kajian. Yang mana kita melihat kajian tinjauan ini dia nak melihat kepada supaya kita dapat menjelaskan sama ada sikap ataupun pandangan ataupun kelakuan ataupun karakter dalam sesuatu polisi. Kita nak mengkaji secara mendalam tentang salah satu daripada elemen-elemen ni. Okey, kemudian pengumpulan data. Kalau kita tengok dekat sini, data dikumpul dalam bentuk nombor seperti mana saya sebut tadi, yang mana kajian ini adalah dalam bentuk kuantitatif. Okey, kemudian data diperolehi melalui soal selidik ataupun temu bual. Okey, so ada dua bentuk lah yang mana data ini boleh didapat. Kita boleh, yang mana penyelidik, pengkaji boleh dapat data ni sama ada melalui soal selidik ataupun temu bual, bergantung kepada apa yang nak dikaji, apa dapatan, apa persoalan kajian ataupun apakah hipotesis kajian yang dia nak capai. Baik, kemudian seterusnya yang kelima adalah analisis data. Bila mana data semua pengkaji tu dah dapat, maka data yang dapat tu akan dianalisis secara statistik menggunakan perisian-perisian yang ada. Kemudian menjelaskan trend berdasarkan respon. Yang mana kajian tinjauan ini dia nak kaji tengok yang mana menjadi trend ataupun menjadi kebiasaan dalam sesuatu populasi itu. Kemudian menjawab persoalan ataupun hipotesis kajian. Yang mana persoalan ni memang biasanya kajian-kajian yang dilakukan adalah bergantung kepada apa masalah yang berlaku di sekeliling dan bagaimana solusinya, ataupun mungkin masalah tu dah dikaji tetapi bagaimana perlu kajian lain untuk menyokong ataupun untuk memastikan kajian itu lebih memberi impak kepada masalah yang berlaku tu supaya dapat diselesaikan ataupun dapat ditambah baik. Kemudian menjelaskan makna data dengan perbandingan terhadap kajian yang lepas. Yang ni pun samalah tadi yang mana saya sebut tadi. Mana-mana kajian sebelum tu, biasanya kajian research ini adalah kajian yang dilakukan atas
mungkin atas kelemahan ataupun mungkin atas kelompongan-kelompongan yang berlaku pada kajian-kajian yang lepas. Okey. Yang keduanya, bilakah kajian tinjauan ini digunakan? Okey. Yang pertama adalah trend. Trend iaitu menjelaskan trend dalam sesuatu komuniti seperti sekolah, negeri atau negara. Okey, ataupun pandangan individu. Yang ni trend ni biasanya kita akan dapat melalui soal selidik. Okey, yang keduanya pandangan individu ni adalah kajian yang mungkin kita boleh lakukan adalah melalui temu bual yang kepada individu-individu tertentu yang mana kita nak kenal pasti pandangan individu itu terhadap sesuatu isu. Contohnya seperti keperluan pemilihan sekolah untuk murid kan, kita ada sekolah SBP, kita ada sekolah SMKA, ada sekolah harian, ada sekolah seni, kan ada banyak jenis-jenis sekolah. Jadi bagaimana pemilihan sekolah ini sesuai mengikut keperluan ataupun minat pelajar-pelajar murid-murid tersebut. Okey, yang keduanya jenis-jenis kajian tinjauan. Okey, kajian tinjauan ini seperti mana yang telah kami pelajari iaitu ada dua, iaitu yang pertama adalah cross sectional, yang kedua adalah longitudinal. Okey, cross sectional adalah penyelidik mengumpul data hanya sekali daripada satu sampel. Okey, maknanya dia akan data tu sekali je, dia takkan ambil banyak kali. Berbeza dengan longitudinal. Okey, longitudinal ini adalah mengumpul data berulang kali daripada satu sampel yang mana dia nak tengok adakah trend itu berterusan ataupun trend itu dia tidak berterusan dan tengok apakah faktor-faktor ataupun kesan-kesan apabila sesuatu trend itu berulang ataupun tidak. Okay, so longitudinal ini terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah kajian trend. Okay, kajian trend adalah pengkaji fokus mengkaji perubahan dalam bentuk populasi secara general. Okay, bila mana dalam satu kelompok tu dia nak tengok secara general, dia ambil semua sekali. Dia buat soal selidik itu untuk semua yang ada dalam populasi itu. Okay. Yang kedua adalah kajian kohort. Kajian kohort ini adalah pengkaji mengenal pasti satu kumpulan dalam populasi untuk mengkaji karakter secara spesifik. Okay. Contohnya apabila mungkin kita kalau nak bandingkan kajian trend ni, mungkin tadi kalau kita pilih dalam satu populasi tu mungkin dekat sekolah kan, untuk dekat sekolah tu mungkin kita buat kajian terhadap semua pelajar. Semua pelajar melibatkan tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Okay, kemudian kajian kohort ni mungkin dia kepada satu kumpulan kan, kita tengok trend pelajar tingkatan 1 ataupun trend pelajar tingkatan 2, 3, 4, 5 secara spesifik. Kita kaji daripada awal sampailah kita kaji banyak kali, setiap kali. Macam kita lah biasa di sekolah kan, kita akan buat postmortem kan, begitulah umpamanya. Dan yang terakhirnya adalah kajian panel. Pengkaji menguji orang yang sama dalam setiap ujian. Ini biasanya kajian panel ni kalau kita dekat sekolah ni kan, biasanya kita kaji untuk pelajar-pelajar yang mungkin bermasalah lah kan, mungkin dia tak capai KPI tu kan, jadi kita tengok satu persatu kan. Begitulah kalau kita nak buat perbandingannya dalam populasi yang besar, mungkin dalam negara, mungkin dalam satu kelompok masyarakat. Okey, tu wallahu a'lam bisawab. Saya serahkan kepada kawan saya. Okey. Seterusnya kita teruskan dengan ciri-ciri ataupun karakteristik kajian tinjauan. Okey. Apakah ciri-ciri ataupun karakteristik kajian tinjauan? Okey. Macam mana nak tengok kajian tinjauan ni? Dia terdiri daripada 4 proses. Yang pertama, persampelan daripada populasi. Yang kedua, kajian tinjauan juga mengumpul data melalui soal selidik ataupun temu bual. Jadi ada dua, soal selidik atau temu bual. Yang ketiga, kajian tinjauan juga memerlukan pengkaji untuk mereka bentuk instrumen. Mereka bentuk instrumen untuk pengumpulan data. Dan akhir sekali, daripada instrumen tu pengkaji dapat mendapatkan kadar tindak balas yang tinggi. Okay. Seterusnya, berkenaan persampelan. Persampelan daripada populasi. Penyelidik tinjauan menggunakan kaedah tinjauan kebiasaannya memilih dan mengkaji sampel daripada populasi dan mengeneralisasikan hasil daripada sampel kepada populasi.
Kita tengok kat situ ada 3 pecahan, populasi sasaran dan sampel. Okey. Yang paling luas sekali, yang paling umum adalah populasi, kemudian semakin spesifik kepada populasi sasaran, kemudian spesifik lagi secara individu kepada sampel. Sampel tu untuk individu. Okey, kita pergi satu-satu. Populasi ialah kumpulan individu yang mempunyai satu ciri yang membezakan mereka daripada kumpulan lain. Contohnya dekat situ, kita mungkin mempunyai populasi yang terdiri daripada guru sekolah menengah. Itu contoh populasi di guru sekolah menengah ataupun guru sekolah rendah ataupun pelajar sekolah menengah. Populasi itu luas. Ramai, melibatkan ramai satu populasi itu. Kemudian spesifik sikit, populasi sasaran. Populasi sasaran ataupun sampling frame, bingkai persempelan, ialah senarai sebenar unit persempelan yang mana sampel dipilih. Contohnya, penyelidik mungkin mendapatkan senarai semua guru sekolah menengah di satu daerah sekolah sahaja. Macam tu. Kalau populasi tadi kita guru sekolah menengah, yang ni kita spesifik sikit. Guru sekolah menengah di daerah contoh, daerah Muar contoh. Di daerah Kuantan contoh satu. Seterusnya kita pergi kepada sampel. Sampel ialah kumpulan peserta dalam kajian yang dipilih daripada populasi sasaran, yang mana pengkaji umumkan di sini maksud di generalisasi kepada populasi sasaran. Contohnya, senarai semua individu kidal. Contoh kat sini. Ini paling spesifik ni. Contoh maksudnya kat sini, guru sekolah menengah di daerah Muar yang menggunakan tangan kidal, ataupun guru sekolah menengah di daerah Muar yang berkacamata. Lebih spesifik lagi, dia satu-satu di individu-individu. Okey. Seterusnya, soal selidik dan temu bual. Ini antara ciri kaedah tinjauan. Soal selidik dan temu bual. Ada soal selidik ialah borang yang digunakan dalam reka bentuk tinjauan yang perlu dilengkapkan oleh peserta kajian dan dikembalikan kepada penyelidik. Soal selidik yang dihantar melalui pos ialah satu bentuk pengumpulan data dalam penyelidikan tinjauan di mana penyelidik menghantar soal selidik kepada ahli sampel. Maknanya kita pengkaji, kita bagi kepada ahli sampel kita dan dia kembalikan kepada kita. Soal selidik berasaskan web ialah instrumen tinjauan untuk mengumpulkan data yang terdapat pada komputer. Ini yang biasa kita guna, Google Form dan sebagainya. Seterusnya, tinjauan dengan kaedah temu bual adalah satu bentuk di mana penyelidik merekodkan jawapan yang diberikan oleh peserta kajian. Temu bual kita faham maksudnya bertemu muka, pertemuan empat mata. Interview, kalau bahasa Inggeris interview. Seterusnya, temu bual satu lawan satu atau one on one. Satu pertemuan empat mata ni ialah menjalankan temu bual dengan individu dalam sampel dan merekodkan jawapan kepada soalan tertutup. Seterusnya, temu bual kumpulan fokus ialah penyelidik mencari atau membangunkan instrumen tinjauan. Biasanya melibatkan sekumpulan 4 hingga 6 orang yang boleh menjawab soalan dan merekodkan ulasan mereka pada instrumen. Kalau tadi mula one on one, yang ni kumpulan berfokus. Seterusnya, temu bual telefon. Temu bual telefon ialah penyelidik merekodkan komen peserta kepada soalan mengenai instrumen melalui telefon. Ini cuma perbezaan instrumen je lah, yang telefon. Seterusnya, reka bentuk instrumen. Cara kita nak reka bentuk instrumen tu kena tengok dia terdiri daripada soalan, strategi dan pilot test kat itu, ataupun ujian rintis. Soalan, soalan dalam instrumen menulis pelbagai jenis soalan. Kena terdiri daripada pelbagai jenis, pelbagai sudut. Ini termasuk soalan berkenaan peribadi, sikap dan tingkah laku, soalan sensitif dan soalan tertutup dan terbuka. Soalan tertutup dan terbuka ni nanti kita jelaskan macam mana. Soalan tertutup ni maksudnya senarai jawapan tu ada pilihan, kemudian peserta boleh pilih. Kalau terbuka ni kita bagi soalan tak ada pilihan, dia bagi peserta sampel tu bebas bagi jawapan, dia terbuka. Tak ada pilihan. Seterusnya, strategi. Antara strategi yang digunakan dalam reka bentuk instrumen, menggunakan bahasa yang jelas, memastikan pilihan jawapan tidak bertindih dan mengemukakan soalan yang terpakai kepada semua peserta. Seterusnya, ini yang akhir sekali, instrumen. Sebelum kita menjalankan instrumen tu, kena buat pilot test dulu. Pilot test ialah menjalankan ujian rintis instrumen kepada sebilangan kecil individu dan membuat perubahan atau kemaskini berdasarkan maklum balas mereka. Jadi sebelum kita buat, kita jalankan instrumen kita,
pendidikan kita dengan instrumen tu, kita cuba dulu. Pilot test, istilah dia pilot test. Kita test dulu, ujian rintis. Jika ada sebarang perubahan, kita akan baiki lah, Sebab tu kat situ, membuat perubahan atau kemaskini berdasarkan maklum balas. Okey, seterusnya kadar tindak balas. Okey, ni tindak balas maksud ni respon. Bila kita bagi kita temu dua respon dia, kita bagi soal selidik, respon balas, tindak balas yang kita terima. Penyelidik mencari kadar tindak balas yang tinggi daripada peserta kajian supaya penyelidik mempunyai keyakinan dalam menyamaratakan ataupun generalize keputusan kepada populasi yang dikaji. Kadar tindak balas yang tinggi mewujudkan dakwaan yang lebih kukuh dalam menyamaratakan ataupun generalize hasil daripada sampel kepada populasi. Kesimpulan dia kat sini, untuk mendapatkan dakwaan yang kukuh, kajian kita kukuh, kadar tindak balas perlu tinggi. Maksud kalau kita hantar 100 borang soal selidik, kalau 100 kembali, insyaAllah kukuh kita punya kajian kita. Kalau kurang, rendah sangat, jadi boleh jadi bias, boleh jadi macam kurang kukuh kajian kita tu. Jadi lebih tinggi kadar tindak balas, lebih kukuh kajian kita. Seterusnya prosedur tindak balas ataupun respon balas. Yang pertama sekali kita hantarkan borang soal selidik asal macam biasa. Kemudian bagi tempoh 2 minggu. 2 minggu kemudian kita ikutinya, maksud kita follow up dengan soal selidik kedua. Kita bagi soal selidik kedua kepada individu yang belum jawab. Kadang-kadang kita hantar soal selidik, hantar borang tak pulang kan, tak dapat semula. Okay. Ini cara dia, hantar lagi sekali borang yang sama. Seterusnya step ketiga, selepas 2 minggu lagi hantarkan kat situ dia bagi postcard ataupun peringatan ataupun notification lah kepada responden yang belum respon. Kalau dia belum respon lagi, kita hantar, kita notify dia. Ingatkan mereka untuk melengkapkan soal selidik. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Azim, sahabat saya, Ustaz Izzuddin, Ustazah Suryati dan juga Ustazah Hasnidah, sahabat-sahabat sekalian dan juga Dr. Harun. Saya sambung cara mengendalikan soal selidik. Tajuk yang keempat dalam ni lah. Baik. Ada 5 poin utama untuk cara melaksanakannya ya. Yang pertama, kita mulakan dengan dia panggil cover letter. Kalau terjemahan saya itu salah, minta maaf ya. Saya letakkan terjemahan sebagai muka depan lah. Cover letter ni dia apa yang ada dalam cover letter dalam cover letter ni dia menerangkan beberapa perkara lah. Antaranya dia memberitahu apa yang sedang dilakukan oleh pengkaji. Ya. Dia dalam tu dia mesti dijelaskan dalam lebih kurang satu muka. Kalau dulu kita gunakan surat dan sekarang kita gunakan medium internet ni, bendanya hampir sama tapi cara pengantaran saja yang berbeza. Di muka depan tu ataupun cover letter diletakkan maklumat-maklumat awal. Apa yang pengkaji nak kaji, dia kena bagi tahulah dalam cover letter tu apa benda yang dia nak dapatkan, data-data apa yang dia nak dapatkan, dia beritahu di dalam cover letter itulah. Dan tempoh-tempoh berapa lama yang diperlukan, berapa persempelan dan sebagainya. Kemudian perkara kedua, soalan tertutup. Soalan tertutup ni iaitu perkara yang berkaitan dengan demografi, latar belakang responden. Pengkaji memerlukan sedikit latar belakang responden. Contohnya usia, umur ataupun peringkat pendidikan ataupun beberapa perkara lagi, itu dinamakan soalan tertutup yang berkaitan dengan responden lah ataupun latar belakang responden. Perkara yang ketiga ialah soalan tertutup. Ini soalan tertutup ialah soalan yang berkaitan dengan amalan tingkah laku. Okey, amalan tingkah laku ini adalah soalan-soalan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang nak dikaji itulah. Kemudian di akhirnya biasa dia akan ada soalan terbuka. Soalan terbuka ni soalan yang
tidak ada jawapan, tidak ada skala dan dia jawapannya terbuka, soalan terbuka dan jawapannya terbuka dijawab oleh responden-responden. Dan di akhirnya ucapan terima kasih daripada pengkaji sebagai penutup lah. Dan di sini ada ciri-ciri pembinaan soal selidik yang baik. Ciri-ciri pembinaan soal selidik yang baik dimulakan dengan soalan itu mestilah soalan yang ringkas. Soalan ringkas, tidak berjela-jela, soalan yang mudah dipahami. Itu namanya ringkas. Yang kedua, mula dengan soalan demografi, iaitu peribadi yang mudah dipahami. Soalan demografi yang saya sebutkan tadi, dia dengan soalan-soalan yang mudah. Dan seterusnya skala. Ini skala yang biasa digunakan 1, 2, 3, 4, 5 ataupun dia bermula dengan tidak setuju dan berakhirnya sangat setuju dan sebagainya lah. Kemudian yang keempat, item terbuka. Ya. Dan yang kelima, susun atur yang mudah. Okay, itu saja. Saya serahkan kepada sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hasnida akan menyambung tajuk yang kelima, iaitu cara mengendalikan temu bual. Okey, seperti yang sahabat kita bentang tadi dah beri definisi, temu bual merupakan satu daripada kaedah mengumpul maklumat yang utama dalam kajian tinjauan. Maksudnya selain soal selidik, kita boleh gunakan temu bual dalam kajian tinjauan. Temu bual ni melibatkan perbualan antara penyelidik dengan subjek kajian bertujuan untuk mendapatkan maklumat. Data diperolehi secara lisan atau perbualan dan jawapan direkod secara bertulis melalui rakaman kaset, video dan media elektronik yang lain. Okey, daripada temu bual, apabila kita rekod sebenarnya kita akan memudahkanlah untuk menulis laporan lah. Okey, dalam temu bual ni ada 3 jenis bentuk yang kita boleh gunakan. Yang pertama, temu bual berstruktur. Yang kedua, temu bual semi struktur. Dan yang ketiga, temu bual tidak berstruktur. Okey. Seterusnya, temu bual berstruktur. Okey, apa itu temu bual berstruktur? Temu bual berstruktur dijalankan secara formal, dirancang secara teliti dan dilaksanakan mengikut satu senarai soalan yang perlu dijawab oleh responden. Maksudnya kita dah siapkan terlebih dahululah soalan yang ingin ditanya kepada responden. Setiap subjek kajian disoal dengan soalan yang sama berdasarkan senarai soalan yang telah dibina oleh penemu bual. Dan yang ketiganya, seterusnya, soalan yang dibina dapat mengumpul maklumat yang membawa konsep variabel dalam kajian dan soalan mesti selaras dengan objektif kajian. Dekat sini kita kena tekankanlah objektif kajian. Maksudnya bila kita nak buat soalan, kita mesti berpandukan objektif kajian dan bukan soalan itu di luar daripada objektif kajian. Supaya kajian kita tu tak tersasar lah daripada apa yang ingin kita kaji. Seterusnya, jenis temu bual berstruktur menggunakan, dalam temu bual berstruktur ni yang pertama biasanya dia akan menggunakan soalan temu bual berstruktur lah. Dan yang kedua, borang catatan temu bual berstruktur. Dia lebih teratur lah. Okey. Seterusnya, temu bual semi berstruktur. Okey. Temu bual ini format kaedah temu bual semi struktur terletak di antara temu bual berstruktur dan temu bual tidak berstruktur. Tengah-tengah lah antara dua tu. Dan pengkaji menyoal sebilangan soalan formal yang telah dibina sebelum sesi temu bual dijalankan. Dalam temu bual semi struktur, hujah galakan sering digunakan. Contoh hujah galakan ialah penemu bual akan bertanya lah, jadi maksud anda ialah kalau dalam semi berstruktur ni lah adalah contoh-contoh hujah galakan, kita nak bagi responden untuk terus menjawab lah apa yang ingin kita tahu. Selepas itu, mengapa, kemudian. Okey, itu temu bual semi berstruktur. Okey, seterusnya temu bual tidak berstruktur. Okey, temu bual tidak berstruktur
penemu bual tidak menggunakan senarai soalan yang telah dibina sebelum sesi temu bual. Ini kerana soalan ditanya secara spontan dan tiada senarai soalan temu bual, hanya mempunyai rangka ringkas mengenai maklumat yang ingin diperolehi daripada responden. Dan temu bual tidak bersutul ni, penemu bual biasanya akan menanya soalan tanpa mempunyai urutan. Soalan yang ditanya ni tidak mempunyai urutan kerana dia tidak dibina terlebih dahulu. Okey, kita lihat tajuk seterusnya. Okey, dalam kaedah temu bual ini terdapat dua, iaitu yang pertama ialah temu bual bersemuka. Bersemuka ni seperti yang Ustaz Azim terangkan tadi, one to one. Maknanya face to face. Temu bual ini dikenali dengan temu bual individu. Contohnya yang pertama, temu bual individu, dan yang kedua, temu bual kumpulan. Temu bual individu ni dilakukan secara berasingan pada masa yang berlainan. Kenapa kita lakukan pada masa yang berlainan? Kerana kita one to one, maksudnya secara individu. Jadi kita tak boleh lakukan secara secara bersamalah. Jadi itu yang menggunakan masa yang berlainan. Temu bual individu ni berkesan apabila responden mempunyai ciri-ciri berbeza, di mana responden memberikan pendapat yang berguna dari perspektif yang berbeza lah. Maknanya maklumat tu lagi banyak kita perolehi. Okey, kalau temu bual kumpulan, dijalankan dengan menyoal soalan temu bual kepada sekumpulan responden. Maksudnya, responden kita kumpul dalam satu tempat dan kita akan bertanya secara kumpulan lah kepada responden tersebut. Ahli kumpulan dibenarkan untuk berbincang dan memaklumkan hasil perbincangan mereka. Maksudnya responden tu dia boleh mendapat satu jawapan yang boleh dikongsikan lah. Kalau dia jawab macam tu, maknanya rakan-rakan lain pun boleh bincang samalah untuk jawapan seterusnya tu. Okey, kaedah yang seterusnya ialah temu bual tidak bersemuka. Okey, dalam temu bual tidak bersemuka ini, kita boleh gunakan kaedah yang pertama, temu bual telefon. Okey, dalam telefon, temu bual ni satu cara yang digunakan apabila sampel kajian tersebar luas secara geografi. Maknanya responden duduk jauh. Jadi kita boleh telefon responden. Okey, temu bual telefon berguna apabila pengkaji mempunyai soalan temu bual berstruktur atau semi struktur. Okey, dalam temu bual telefon ini, sebagai penemu bual mengikut Creswell, kita perlulah penemu bual dia perlu gunakan ucapan pengenalan untuk membantu mewujudkan hubungan dan hala tuju untuk temu bual tersebut. Maksudnya dalam temu bual telefon, terlebih dahulu kita kena memperkenalkan diri dan bertanyalah, menerangkan apa tujuan kita untuk menemu bual. Itu antara cara lah kalau dalam temu bual telefon. Okey, itu yang dalam temu bual telefon. Yang seterusnya, temu bual bantuan komputer. Dalam temu bual komputer, responden menjawab soalan yang telah dimasukkan dalam program komputer. Maksudnya, kita sebagai pengkaji, kita dah masukkan dulu apa yang ingin ditanya dalam program komputer tersebut. Responden, dia akan menjawab soalan yang ada dalam komputer tersebut. Jadi, soalan dijawab dalam ruang yang telah disediakan. Ini lebih mudahlah untuk membantu responden kita. Okey, yang seterusnya, ciri-ciri soalan temu bual yang baik. Yang pertama, kita kena pastikan bahawa soalan kita itu tepat mengikut objektif kajian. Yang kedua, tidak mengelirukan pemikiran responden. Yang ketiga, soalan perlu ringkas, jelas dan mudah dipahami setiap responden. Seterusnya, soalan tidak bercanggah antara satu sama lain dan soalan juga perlu menyatakan maksud dengan jelas dan tepat kepada responden, dan soalan yang kita bina itu boleh memotivasikan responden untuk menjawab dengan jujur dan ikhlas. Maksudnya soalan ini boleh, bila responden terbaca soalan ini, contoh ini lebih sebab pada satu-satu isu lah. Contoh kita bertanya tentang isu beban kerja sekarang. Jadi tapi mungkin kita boleh hadkan kita bagi soalan yang terbuka. Jadi kat situ responden pun akan boleh menjawab dengan jujur dan ikhlas. Okey. Yang seterusnya,
Okey, ini kita akan lihat isu etika dalam kajian tinjauan mengikut buku Educational Research John W. Creswell. Okey, apa yang terdapat dalam isu etika kajian tinjauan ni, antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah yang pertama, melakukan kajian tinjauan mengikut prosedur yang betul dan selamat. Maksudnya, perkara pertama, sebelum kita melakukan kajian tinjauan, bila mana disebut tinjauan, bermaksud kita akan pergi ke sesuatu kawasan kan. Jadi contohnya kita pergi kawasan bandar. Kawasan bandar tu meluas. Jadi ada beberapa soalan yang kita perlu fikir. Adakah selamat untuk kita pergi dalam suatu kawasan bandar yang besar tersebut? Jadi bila apa prosedur pula yang kita perlu buat untuk memastikan bahawa kita mengikut prosedur yang betul. Jadi maknanya sebelum kita pergi melihat kawasan, melakukan kajian tinjauan tersebut, kita perlu memikirkan prosedur-prosedur yang betul dan selamat untuk diri kita sendiri sebagai pengkaji. Okey, yang kedua, maklumat responden perlu disimpan dengan selamat dan tidak boleh dikongsi dengan pihak di luar pasukan penyelidik. Maknanya kita sebagai penyelidik, kita ni tak boleh bercerita, tadi aku bagi soalan ni, aku buat kajian ni, contohnya dia bercakap, okey saya ada buat kajian tentang masalah di sekolah X. Tapi lepas tu kita jumpa dengan kawan kita yang berada di sekolah Y, kita bercerita tentang responden kita jawab macam ni, jadi tak boleh lah. Okey, sebab tu dekat sini dia tekankan bahawa maklumat responden perlu disimpan dengan selamat dan tidak boleh dikongsi dengan pihak luar. Okey, yang ketiga, kerahsiaan responden harus dilindungi, iaitu dengan meminimumkan pautan jawapan dengan responden tertentu. Seperti memberikan nombor pengenalan yang hanya diketahui penyelidik. Ini etika kerahsiaan. Contohnya, kita tidak boleh kaitkan, maksudnya kalau baca soalan ni, kita tahu yang ini responden yang bernama sekian-sekian yang jawab soalan ni. Jadi bila kita sendiri dapat mengecam responden tersebut, maknanya di situ tiada nilai etika kerahsiaan lah. Ini yang membuatkan kadang-kadang responden dia tak nak membantu kita menjawab soalan lah. Okey, yang seterusnya yang keempat, penyelidik harus berhati-hati dalam melaporkan kajian yang akan mendedahkan identiti individu tertentu. Maksudnya apabila selesai kajian, bila kita laporkan maklumat tu, kita jangan sampai mendedahkan identiti individu tersebut sehingga memberi ancaman kepada individu tersebut. Kerana perkara tu sebab dia ada kaitan dengan etika kerahsiaan kan. Jadi sebab tu digalakkan apabila selesai kajian, penyelidik ni bertanggungjawab memusnahkan instrumen tinjauan kerana rekod tersebut boleh disapina oleh mahkamah. Maknanya kita kena perlu ingat apa sahaja bahan-bahan tersebut boleh diguna balik kalau kita tak berhati-hatilah. Jadi dia akan jadi satu bahan bukti yang menentang kita pula. Okey. Ini antara isu lah yang diberi perhatian, yang perlu diberi perhatian. Okey, yang terakhirnya ialah penyelidik tinjauan boleh menggunakan insentif untuk menggalakkan individu mengambil bahagian dalam kajian, tetapi bukan dengan jumlah yang besar yang menjadikannya tidak beretika. Maksud di sini, penyelidik menawarkan sesuatu insentif lah, macam contoh mungkin dia kata kalau jawab ni, kalau buat di sekolah mungkin pada anak murid lah contohnya, penyelidik buat kajian. Jadi kata siapa jawab soalan ni, cikgu akan bagi RM1 contohnya kan. Jadi kalau pada murid ni, bila dia dengar duit je mesti dia nak nak jawab soalan. Tapi nak bagi kita jawapan yang jujur, yang ikhlas tu, dia dah ada unsur-unsur nilai tidak beretika. Mungkin kita punya dia akan beri kesan lah pada kajian kita. Jadi kalau boleh memang insentif ni tidak digalakkan lah. Lagi-lagi kalau dalam bentuk yang besar. Boleh, tapi sebenarnya tidak dalam bentuk yang besar dan dia boleh menjejaskan etika kita. Jadi lebih baik kita kalau tak nak timbulkan isu, kita janganlah menggunakan sebarang insentif lah, sebab dia boleh mengakibatkan banyak faktor-faktor yang lain kan. Okey, itu saja.
Jadi saya serahkan kepada sahabat saya untuk tajuk yang seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So saya sambung untuk subtopik seterusnya, langkah-langkah menjalankan kajian tinjauan. Okey, terdapat 8 langkah dalam menjalankan kajian tinjauan ni. Okey, langkah yang pertama, menentukan sama ada tinjauan adalah reka bentuk terbaik untuk digunakan. Jadi pengkaji ni perlu memutuskanlah kajian tinjauan tu adalah reka bentuk yang terbaik untuk digunakan dalam kajian dia. Yang seperti kita sedia maklum, tinjauan ni dapat membantu menerangkan arah aliran dalam populasi atau menerangkan hubungan antara pemboleh ubah atau membandingkan kumpulan. Okey, seterusnya langkah yang kedua, mengenal pasti persoalan kajian atau hipotesis. Okey, pengkaji ni dia boleh menangani kedua-dua soalan kajian dan hipotesis dalam reka bentuk kajian ni. Reka bentuk tinjauan ni lah, reka bentuk tinjauan ni yang mana tinjauan ni dia meminjamkan diri kajian tinjauan ni untuk menjadi ujian hipotesis sebab pengkaji boleh mengkaji sampel untuk membuat inference kepada populasi itu. Okey, seterusnya langkah ketiga, mengenal pasti populasi, kerangka persampelan dan sampel. Okey, kajian tinjauan ni prosesnya bermula dengan mengenal pasti populasi. Langkah ini memerlukan pengkaji mentakrifkan populasi, menentukan bilangan orang kat dalam tempat tu dan menilai sama ada pengkaji boleh mendapatkan senarai nama ataupun tidak untuk sampel. Maksudnya untuk ke langkah seterusnya lah. Okay, next langkah yang keempat, menentukan reka bentuk kajian dari prosedur pengumpulan data. Pengkaji juga mesti menentukanlah sama ada kajian tinjauan ni adalah keratan rentas atau membujur. Maksud dia, dia perlu tentukan jenis tinjauan, kajian tinjauan dia yang mana satu, seperti yang saudara Izu kita tadi terangkan, yang mana kita ada cross sectional dan juga longitudinal. Okay, yang mana untuk cross sectional tu kita pengkaji kumpul data hanya sekali daripada satu sampel, dan longitudinal tu kita pengkaji kumpul data dengan secara berulang kali dan dia ada 3 jenis kan. Okey, seterusnya langkah yang kelima, membangunkan atau mencari instrumen. Okey, langkah yang kelima ni pengkaji perlukan instrumen tu untuk mengumpul atau mengukur pemboleh ubah dalam kajian, yang mana lebih mudah untuk pengkaji mencari instrumen daripada dia membangunkannya. Okey, so next yang keenam, langkah keenam, mentadbir instrumen. Okey, dalam langkah yang keenam ni, pengkaji akan mengambil masa yang lama lah. Yang mana langkah ini merupakan fasa kajian tinjauan yang paling lama, yang paling memakan masa. So pengkaji kena bersabarlah untuk dapatkan hasilnya kan. Okey, langkah yang ketujuh, menganalisis data untuk menangani persoalan atau hipotesis kajian. Okey, prosedur analisis data akan mencerminkan jenis soalan kajian atau hipotesis yang penyelidik rancang untuk menangani dalam kajian. Maksudnya dia daripada prosedur ni pengkaji dapat jelaskanlah jenis soalan kajian ataupun hipotesis yang dia dah rancang dalam menangani isu untuk kajian dia lah. Okey, langkah yang ke-8 adalah langkah yang terakhir lah, menulis laporan. Okey, jadi pengkaji dia perlu tulis kajian tinjauan menggunakan struktur kuantitatif standard yang terdiri daripada pengenalan, kajian literatur, kaedah, keputusan dan perbincangan. So itu kira standard mana-mana kajian pun macam itulah dia punya struktur dia. Kan lebih kurang begitu. Okey, so tu antara 8 langkah lah dalam menjalani kajian tinjauan. So kita beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu kriteria penting dalam penilaian kajian tinjauan. Okey.
apa dia kriteria penting yang perlu pengkaji tekankan dalam melaksanakan kajian tinjauan ni. Okey, yang pertama, kita ada 11 poin dekat sini. Okey, yang pertama, menerangkan dan menentukan populasi sasaran dan sampel, yang mana sampel ni dia dipilih secara rawak ataupun bukan rawak. Okey. Yang kedua, mengenal pasti bagaimana sampel itu diperolehi. Yang inilah yang diperkatakan tadi. Sampel tu kita perlu tentukanlah kita perolehi daripada persampulan rawak ataupun persampulan bukan rawak. Okey, yang kedua, membincangkan saiz sampel dan cara untuk mendapatkan saiz sampel. Okey, yang keempat, menggunakan jenis tinjauan yang sepadan dengan soalan kajian atau hipotesis. Okey, ni jenis tinjauan tadi kita dah jelaskanlah, kita ada dua kan jenis kajian tinjauan. Okey, yang kelima, mengenal pasti dengan jelas instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dan bagaimana data itu dipilih. Dan yang keenam, melaporkan maklumat tentang kebolehpercayaan dan kesahihan skor daripada penggunaan soal selidik atau temu bual yang lain. Okey, itu dah 6 lah. Okey, kita sambung yang ketujuh, membincangkan prosedur untuk mentadbir instrumen. Dan yang ke-8, menyebut prosedur susulan yang sesuai untuk memastikan kadar pulangan yang besar dan kekurangan tindak balas berat sebelah. Maksud dia kita nak kurangkan bias lah dalam hasil daripada kajian tinjauan kita tadi. Okey, next yang ke-9, memberikan contoh soalan pada soal selidik atau temu bual. Ini sebagaimana yang saudari Hasnida telah jelaskan kaedah-kaedah bagaimana contoh untuk temu bual kan, ada contoh-contoh soalan dan sebagainya tadi. Okey, seterusnya poin yang ke-10, menggunakan prosedur analisis data untuk menjawab persoalan kajian atau hipotesis. Okey, dan yang ke-11 yang terakhir poin kita, menulis kajian secara ilmiah dan mengenal pasti isu etika berpotensi. Kat sini maksudnya kajian secara ilmiah ni ialah kajian yang mengikut struktur piawaian lah. Maksudnya dia mengikut standard kajian yang biasa dilakukan lah. Okey, so untuk kita dah habis kita punya pembentangan untuk semua topik yang ada dalam kajian tinjauan ni. Okey, so sekian daripada kami kumpulan 5. Terima kasih diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.